ya salah satunya kalau kata kita masuk. Oi, ya ini atas lebih kurang. Okey, kadang orang kalau dah tengok tu dia nak yang Kau. Yes. Apa? InsyaAllah. Oh, dia masuk lubang, dia masuk lubang. Hadirin yang dihormati sekalian, sekarang tibalah masanya yang ditunggu-tunggu oleh para peserta, iaitu acara pelepasan ekspedisi Lengkung Jepak bagi tahun 2023. Dijemput yang terhormat Datuk Seri Dr. Tengku Salah bahasa. Banyak anak mengajar terus ni. Pakcik punya. Boleh pinjam satu tak Kak Boy? Boleh pinjam tak? Ni tasik. Kita lagi kat Sungai Perak. Kan kita ada sungai yang celah-celah yang dekat Kampung Batu Ring tu kan ada sungai-sungai. Tapi ya celah-celah tu. Pakcik tahu tak pergi tempat yang bunga teratai tu? Yang dekat Cenderuh tu jauh lah pakcik. Nanti kita last tepi situ lah. Yang tu yang IM Nazirul buat tu. Tapi kalau tanya saya, baik kita daripada jauh ke dekat. Tak tahu. Pergi yang paling jauh, patah balik. Boleh pergi. Yang situ bunga tu ada impact atas VO tak? Bunga teratai. Oh, yang yang terlatih under Lengkung Jepak dan juga USM untuk ecology sites. Okay. Saya sangat berbesar hati diorang semua sudi datang melawat Lengkung, kampung saya. Okay. Sekarang kita berada di Tasik Raban. Okay. Yang terjadi bila kita belajar semalam, Prof cakap berlakunya kejatuhan batu dari Gunung Hong tu. Jadi dia jadikan lembah. Kan bila lembah tertakung, bila batu-batu ni akan takung air. So dia pada zaman dulu 200-300 juta tahun dulu dia terjadi atas paman kita Gunung Hong punya rekahan. Tetapi setelah kita buat British membina empangan Cenderuh pada 1928, sorry, minta maaf. Maka banyak kampung-kampung yang tenggelam akibat kenaikan air. So dipindahkan dan dikatakan kalau kita bercakap dengan orang tua dulu, di bawah sungai Tasik kita ni ada banyak kampung, ada kubur, ada rumah, ada kalau diorang dive lah. Okay, kita ada jumpa lah. Kubur memang tak boleh berubah kan. Okay, so kira bina-bina rumah tu still ada tak ada dalam. Kalau ikut dulu-dulu zaman 70-an masih ada sebab baru jadi kan. Pasal bina tahun 28 kan. Jadi masa tahun 70-an tu masih ada. So sekarang dah I think pupus. Alright, sekitar Tasik Raban ni penduduk dia menggunakan sepenuhnya untuk sumber pendapatan mencari ikan. Memang kat sini ikan kita sangat exotic dan niche sebab kita ada ikan identiti kita. Kasam kita menggunakan ikan loma. Ikan loma ni ikan peperangan dibawa oleh pihak Jepun spesies ni dan dilepaskan di Sungai Perak saja, dan ikan ni memang di Sungai Perak tak boleh diternak. So dia memang ikan liar and dia punya spesies is family of salmon. Okay? So kenapa saya sangat bangga bila kita cakap bila orang makan kita punya perkasam lain daripada kita ada daripada Perlis sampai Johor ada ikan perkasam tersendiri kan. Tapi ikan kami yang special sebab kami tak pakai ikan sepat mana-mana ada. Di sini ikan loma ada 3 daripada belum sampai ke Sungai Perak ni je. Tempat lain tak ada. Okay? So Sungai Perak mengalir daripada Belum ke Bagan Datuk sepanjang 480 km. Jadi sumber pendapatan kepada penduduk sekitar. Okay? Dan jadi Perak di Lengkung ni sendiri ya, dari Pekalau Hulu sampai ke Kuala Kangsar kita ada 4 empangan Tembengur, Tenering, Cenderuh dan lagi Besia. B ada dalam kepala tapi tak ingat nama. Okay. Selalu lupa nama tu. Okay. Dan pada zaman dahulu masa kita tahu yang Perak ni ada timah memang British mengorek hasil timah kita ni secara besar-besaran. Tetapi penduduk di Lengkung ni mendapat elektrik only pada tahun 90-an. Sebab semua kekuatan aliran elektrik tu digunakan sepenuhnya untuk korek biji timah.
So penduduk kat sini walaupun kalau ikut empangan baik ni kan, patut kami lah dapat elektrik dulu kan. So sedikit sejarah mengenai ni. Kat situ kita selalu bawa water lily, ada water lily sikit kat situ. So sebenarnya datang ke Lenggong ni pelancongan Lenggong ni kita belum buat masif. Kita buat pelancongan Lenggong ni secara moderate sebab kita punya boat ni pun by order. Kita tak ada boat penambang lagi. Kalau orang nak bergerak dan mengalami menikmati pemandangan di sungai-sungai Lenggong ni, semua kena by order untuk boat ni. Okay, so dan kebanyakan tempat kita pun kita tak ada public transport sangat sebab remote dan masih mengekalkan kita punya orang kata gas tadi kita tu masih semula jadi. Okay, kita tak touch banyak sebab kita nak kekalkan. Dan you pun tengok kita ada gunung Kenau. Okay, di belakang you ialah banjaran Bintang Hijau terbagi kepada dua, dan di depan you banjaran Titiwangsa yang sampai ke Pahang lah. Cameron Highlands semua. So kita sangat blessed sebab tu dia panggil Lembah Lenggong sebab kita berada di dua banjaran ni, di kawah dan di bawah kawah lah kata kan. Okay, so tasik ni akan berakhir di ujung sana dan kita akan masuk Sungai Perak. So you tahulah bila tasik dia punya air tak ada pencemaran, sebab tu kita tak nak buat massive tourism. Kalau massive tourism, diesel akan merosakkan ekologi kita kan, dan pokok-pokok pun akan be affected juga. So pokok pun tak banyak, yang kita banyak ada pokok mengkuang dan memang tumbuhan air ni lah. Itu je, kita tak ada banyak pokok yang pelik-pelik dengan di sekitar Sungai Perak ni. Kuang jadi satu ketika dulu penduduk tempatan buat mengkuang ni sebagai inilah salah satu pendapatan sampingan. Dan kalau you nampak macam kita nampak terapung-terapung kat atas air ni, sebenarnya ialah dia punya pukat lah untuk dapatkan ikan. Kan macam semalam Prof tunjuk, kita memang ada Kaliana dekat Gua Kajang. Okay, the impressive size dekat Gua Asar, besar pada paha saya. Cantik. Pusing pada atas. Betul-betul entrance Berkeley. Esok kita pergi Gua Kajang. Memang cantik yang tu. Kasi yang lain tu just liana yang single. This one is macam satu baki tu. Gila dengan pegang kepala dia. Pegang Gigi. Ya. Gigi. Gigi. Wow. Lawa purple. Jaga kepala yang gigi yang. Nampak saya minta tengok. Memang cantik. Cantik tu ada purple. Beli rokok. Medium lah. Dia bukan yang bunga. Ini yang biasa. Ada yang bunga. Kalau ikan lain beli. Ada Rokok saja. Hidup. Cantiknya badan dia weh. Ambil gambar elok lah sikit. Nak pegang. Mengiring kepala. Pegang perut empangan kan. Air naik kan. So kami ni Orang tangkap tikus bunuh. Dia orang budak ni nak pula. Ambil ekor ni bagi lah. Ni apa tikus tupai? masa tu dia orang ni dipindahkan. Assalamualaikum, hari ini bersama saya lagi Mahawansa 66. Okey, hari ini kita ada dekat Lenggong, Perak. So kita target malam ni nak cari katak, ulat dan tengoklah serangga-serangga apa yang ada untuk malam ni. Tapi kalau kata untuk siang ni memang kita takkan jumpa lah. Kalau untuk serangga-serangga, ulat, katak ni susah sikit kalau untuk siang. Kalau ada pun kalau siang ni mungkin kita jumpa ulat-ulat yang tak berbisa. Selalunya macam red snake macam tu, red teresa boleh kita jumpa untuk dia lintas-lintas jalan macam ni. Okey, jom kita sambung lagi target. Hasan. Okey, di hadapan saya ni adalah pokok gelugur, asam gelugur, di mana kita boleh tengok ada buah dia kat sini. Dia nampak yang buah yang dah masak begini. Dia sepatutnya dalam bentuk bulat tu, cuma yang ni telah mungkin tupai ke apa makan kan, dia bersepah di atas lantai hutan. Manakala kalau kita nak buat something kudapan dalam hutan, kalau jumpa, yang saya perasan apabila saya berjalan di dalam kawasan hutan Gerik dan kawasan Lenggong ni, pokok ni memang banyak terdapat di sekitar kawasan lereng bukit. Kita boleh ambil di ujung pucuk daun ni yang fresh, ada pucuk yang berwarna kemerah-merahan macam ni. Okey, kita boleh petik dan kita boleh ini petik dan kita boleh makan selalu, makan directly kita boleh. Oh, sedap. Okey. Makan satu tak cukup, nak lagi.
Batang tu boleh bang, batang. Ni tak boleh. Buah dia apa buah dia? Buah ni boleh makan masam. Buah ni kita buat asam keping. Inilah punca asam keping yang kita jual di pasaran. Okay. Kita kena jemur dia bagi kering, potong dia halus-halus dan kita jemur. Tak percaya bang, tak percayalah. Asam. Takut. Itulah aku kata lah ni orang suka buat konten bodoh. Jangan, dia tak buat lagi. Oh jangan. Jangan. Loh, segok sayang je tu. Oh, lembut. Ni tak ada masuk tadi gaduh Biji dia sedap. Kamu? Sempat ni. Mentera Ya. Ahmad kamu. Okey, ni rupa buah asam gelugur yang masak tadi. Okey, luaran dia macam ni, berjalur, sedikit melengkung macam ni, macam belimbing, asam belimbing juga. Kalau center buah yang dah masak tadi, kita boleh ambil buah di tengah ni. Ni boleh, kita boleh makan ni juga. Ni kurang asam sikit. Yang tadi masam, yang luar ni masam gila ni. Okey, ni sedap. Ini rasa macam buah sentul sikit. Apa ada? Okey, tagih kan. Satu tak cukup. Yang itu hijau tak? Cuma luang. Dah bunga ni. Ya. Apa? Kat saya tak ada. Pakai ni. Dia ambil paling banyak. Walau saya ambil paling banyak. Guni dia ambil. Ambil guni ambil kat dia. Celaka kat kita tak ada. Mu'i ambil paling banyak. Tak ada. Shit. Dia kata kami nak tu angkat motor. Dia tak bagi lah. Okey. Ni ada satu cicak ni tadi yang kita jumpa tadi lah kan. Kita jumpa ni. Dan ni kalau kita tengok cicak ni seakan-akan macam cicak batu yang kita tengok sebelum ni yang dekat hutan. Tapi sebenarnya ni cicak ni dia tak sama yang cicak hutan yang kita jumpa sebelum ni. Kalau kita perasan, ni nama dia Cetrodactylus legummensis ataupun legum bentut gecko. So kita cuba ambil dia tengok. Kalau kita tengok ni sama macam yang sebelum ni kita jumpa kat hutan ni. Tapi kalau mata kasar kita, bagi kita tengok memang sama. Tapi bila kita ambil pakai kamera, pakai ni apa semua, kita akan nampak detail-detail dia tu memang berlainan. Kalau kita perasan sebelum ni, kalau kat hutan badan dia lincin. Tapi kalau yang bagi spesies yang legummensis ni, kita boleh tengok badan dia mengerutu. Lagi satu yang uniknya yang ni, pengkaji jumpa cicak ni lebih kurang tahun 2016 macam tu. Jadi cicak ni masih baru lah kalau nak dibandingkan sekarang, baru 2023. Kita boleh tengok dia punya ni memang unik lah, unik. Dia tak macam cicak-cicak saya sebelum ni. Badan dia tu mengerutu, kalau kita pegang pun kita boleh dapat rasa. Yang lagi satu, yang cicak ni yang saya nak tunjuk sangat ni sebab dia antara salah satu yang sangat unik yang kita tak boleh jumpa dekat hutan-hutan lain selain dekat Lenggong. Cicak ni hanya ada dekat Lenggong. So ini kita cuba lepas balik dekat kawasan sini. Okey, lagi satu, kalau macam ni dia makan serangga yang ada dalam gua. Okey, contohnya makanan yang dalam gua ni selalunya yang kita tahu lah macam lipas, cengkerik, lepas tu belalang. Tu daya utama bagi cicak ni yang kita jumpa. So kita pun nak cuba lalu lagi yang dalam gua ni, kita nak tengok binatang apa lagi yang ada, kita tak tahu. So kita cubalah cari apa lagi. Tapi memang unik lah ni, cara tak rugi malam ni masuk ke Lenggong, kita dapat satu jumpa cicak ni. Sebab cicak ni antara cicak yang terbaru yang sangat unik. Okay, jom kita sambung lagi perjalanan. Okay, ni yang hati kita happy.
Rasa kena kuat sikit ke? Okey, ni hasil yang kita hipping dekat Perak lah. Pasal kita masih kat Perak. So, dekat sini ada kawasan-kawasan sungai. Daripada hasil kita hipping tadi ni, kita ada dapat seekor ulat punti lah. Kita panggil ulat punti. Boiga melanota. Ni macam sebelum ni saya ada post pasal ulat dalam family boiga juga. Cat eye snake. Tapi ni salah satu dia juga lah ni. Yang ni, kalau kita perasan, dia punya belang dia ni, hitam kuning. Dia lebih kurang katan tebu. Tengah orang panggil yang ni katan tebu. Tapi ni bukan katan tebu. Selalu orang silap katan tebu. Kita boleh tengok dari segi belang-belang dia ni, katam dia tu sama-sama besar. Kalau macam yang ni, hitam tebal dan kuning dia ni kecil-kecil. Saya nak cerita pasal makan dia lah. Dia makan katak, tikus, lepas tu ikan ni saya pernah tengok kali atau 2 kali macam tu yang dia makan ikan. Tapi jarang lah kalau kata dia makan, kita nak jumpa dia makan ikan. Burung-burung kecil macam tu untuk daya utama dia. Dan punti ni juga dia makan ulat-ulat lain. Kalau kita nak tahu, selalu orang cakap telung selah saja kan yang makan ulat-ulat lain. Tapi tak, ulat punti pun sama, dia jenis makan ulat-ulat yang lain. Kita nak terima apa sikit. Lepas tu yang uniknya, kalau kita tengok pada ulat punti ni, kita boleh nampak tau dia punya shining warna dia ni. Dia nak kata hitam sangat pun tak, nak cakap kelabu pun tak. Tapi kita boleh perasan dia punya shining dia tu, shining kebiruan sikit, purple macam tu. Kalau kata orang tak biasa tengok, mungkin cakap ulat ni badan macam berminyak, tapi sebenarnya dia tak berminyak, dia sisik. Lepas tu dalam masa yang sama tadi ni, kita tengah happy dan kita jumpa juga pada Scarlinatus, ulat siput ni dalam keadaan dia tengah rehat. Kita boleh tengok ni antara ulat siput yang memang faktor makan dia pun memang dia makan siput dan dia tak makan benda-benda lain. Untuk spesies ulat siput ni kita boleh tengok daripada macam mana kita nak perbezaan antara ulat siput dan bukan dia. Kita boleh tengok daripada segi kepala, daripada segi mata dan corak-corak dia tu, sisik dia, kita boleh tahu kata ni ulat siput. Yang unik dia ni, kalau dia makan siput, dia tak makan sekali dengan cengkerang, dia just sedut. Dia akan aim kepala siput dan bila dia dapat gigit, dia akan sedut keluarkan isi tu saja untuk dia makan, dan dia akan tanggalkan kulit siput tu dekat kawasan-kawasan sini lah. Itu yang unik bagi ulat siput ni. Tengok orang cakap macam mana ulat makan siput. Itulah salah satu contoh. Dan ulat siput ni dia tak boleh besar macam mana ulat-ulat yang sebelum ni. Kalau kita tengok saiz maksimum bagi ulat siput ni lebih kurang dalam kaki lebih macam tu je. Dia tak boleh panjang sangat. Itu kira dah saiz dewasa lah untuk ulat siput. Tak macam ulat-ulat siput lain. Ulat-ulat siput lain ada yang kecil tapi panjang macam tu. Tapi yang ni badan dia gemuk tapi pendek. K-E-E-L-E-D kan? Okay, ni scientific untuk ulat siput ni Parias Scarlinatus untuk scientific name dia lah. Tapi kalau English name dia kita panggil cute slug snake. So mungkin kita nak cuba ambil gambar dululah untuk ulat punti. Lepas tu untuk kita share lah dalam video trip camping kita malam ni yang dekat Perak ni. Dalam masa sama saya nak shoot juga ulat siput ni. Sebab susah jugalah bagi saya nak jumpa ulat siput ni. So saya nak shoot macam mana pun. Jom. Okay, tadi kita pun dah habis dah. Tadi kita shoot untuk ulat punti dengan ulat siput tadi tu. Kita dah shoot apa semua. Ni kita sebenarnya nak sambung lagi ni perjalanan. Sebelum tu saya nak bagi tahu dari dah happy dekat sini, masuk ni hari keempat. Hari keempat ni baru saya jumpa ulat. Hari yang sebelum ni tak ada langsung ulat. So masuk hari keempat saya ada jumpa tak berapa banyak lagi lah ulat, tapi banyak spesies. Okay, so setakat ni kita baru jumpa 2 ekor ulat. Jadi saya pun ingat nak sambung lagi perjalanan untuk hari yang keempat ni. Sebelum ni masuk hari pertama, hari kedua, ni hari ketiga ni boleh cakap tak ada langsung ulat. Itu malam terakhir ni baru jumpa. Tu saya nak tengok apa lagi yang ada kan. So kita boleh ikut sambungkan lagi perjalanan. Tadi masa kami camping tadi ni, mula-mula tadi dapat 2 ekor ulat kan. So ni kita kami dapat ulat yang ketiga. Ada Headed Crake, Bungarus flaviceps, ulat katam kepala merah untuk malam ni. Kalau kita nak tahu dia punya kawasan macam ni, kita tengok kawasan-kawasan sungai macam ni. Untuk kita nak jumpa katam kepala merah ni, potensi tinggi lah kawasan-kawasan latam macam ni. Dan dia tak main dekat kawasan-kawasan macam perumahan. Selalunya dia akan main dekat kawasan-kawasan hutan tebal, hutan latar. Selalunya dia akan tinggal dekat sekitar situ. Kita boleh tengok Belum ni saya ada cerita pasal Bungarus candidus, ulat katam payung, Malayan crake sebelum ni. So yang ni
ulat katam kepala merah, red-headed crate. Kita boleh tengok kenapa panggil red-headed crate. Kita boleh tengok kepala dia merah dan badan hitam, dan ekor merah. Tengah panggil ulat cabai sebab bila dia rasa terancam, dia akan gulungkan ekor dia tu, tak akan cabai hujung-hujung ni kalau kita tengok dengan segi bentuk ekor dia tu. Diet habitat untuk red-headed crate memang dia punya diet macam king cobra, ulat telung selau, sebab dia jenis makan ulat, dan dia makan skin, lepas tu pula dia makan katak, dan dia makan juga ulat-ulat lain untuk spesies crate ni. Semua crate lah, semua crate jenis makan ulat. Selalunya kita dengar orang cakap ulat yang macam mata kucing ni berbisa, tapi ni saya nak tunjuk red-headed crate ni, ulat katam kepala merah. Tengok dia punya mata bulat. Tengok dengan saiz anggaran macam ni. Ini saiz remaja lah ni. Kalau bukan betul-betul dewasa lagi. Untuk spesies katam kepala merah ni, kalau kata betul-betul adult, dia punya saiz boleh sampai panjang lebih kurang 6 atau 7 kaki. Dia punya saiz panjang. Lagi satu, kalau kata kita nak cam, dia ada lagi satu spesies yang berbisa juga, kepala merah dan ekor merah. Itu kita panggil ulat pantai biru. Yang tu setengah panggil blue coral. Kita boleh tengok antara blue coral dengan red-headed crate. Red-headed crate bawah perut dia putih tau. Bawah perut putih. Dan untuk ulat pantai biru, kita boleh tengok bawah perut dia ni full warna merah. Itu perbezaan dia. Lagi satu dengan anggaran saiz. Ulat pantai biru ni dia boleh memanjang lebih kurang 3 atau 4 kaki. Tapi dia punya saiz tu lebih kecil dari ni. Saiz dia lebih kurang anggaran 1 jari ataupun paling adult lebih kurang saiz ibu jari. Itu saiz paling besar untuk ulat pantai biru. Tak sama dengan yang ni. Okey, kalau daripada segi perangai pun kita boleh tahu perangai ulat katam kepala merah ni, dia punya perangai lebih relax tau. Sebenarnya dia tak macam ulat-ulat lain. Selagi dia tak rasa terancam ataupun dia tak tersepit, dia tak menggigit sebenarnya. Selalunya orang akan cakap ulat yang berbisa ni bahaya. Orang jumpa duk bunuh apa semua. Sedangkan ulat berbisa ni, kalau kata kita tahu dia punya sifat, dia tak mengganggu kita sebenarnya. Kita boleh tengok. Kalau kita pegang dia pun dengan slow cara macam ni, dia tenang, dia takkan menggigit. Bukan cakap ulat berbisa lah. Semua jenis ulat macam tu. Kebanyakan kita boleh tengok. Memang betul-betul relax tu. Dia selalunya akan menggigit apabila dia rasa terancam ataupun dia rasa tersepit. Bila dia rasa tersepit, baru dia akan menggigit. Saya nak letak sini lah. Letak sini. Untuk saya nak cetak. Untuk saya nak ambil gambar dia balik sebelum saya lepas tu. Ada AA lebih. Telefon 2000 apa? 19 ni. Alah ni. Okey. Kita pergi ambil barangnya. Ada yang hijau tu apa? Ada. Mana tu? Tadi memang tengah pegang je. Boleh jadi ular ni spesies lain. Dia yang dah describe lah. Ambil dulu bagi lu tak kira kita Ambil lu bagi puan. Rasa okey baru kita keluar balik. Sekarang air dah bergerak Kita bergerak kala ke mana tu tu. Ya tak apa, relax. Terjun sungai dah. Dipilih pula orang yang tunjuk sendiri. Lagi. Tapi untung tak senang lah ni. Ni susah. Saya silap lepas ni kita masuk, kalau masuk balik pun boleh tentu dapat jumpa dia. Jadi kita kena cakap terima kasih dekat dia. Terima kasih Bang. Okey dah. Ya, baik dah. Dah. Lepas ni kalau Okey, dah ni kita dah pun ambil gambar ulat ni. Jadi kita nak buat pelepasan lah ulat ni balik. Kat mana? Dekat sini kot. Dia boleh pergi jauh. Asalkan generasi yang tua tu dah belah. Macam mana baik tak nak? Tak apa. Oh, uduhnya muka.